Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'alad-din kullihi faj'alahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Waj'ala fihi uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa fajjara lahum yanabi'ar rahmati war ridwani tafjira. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, tiadalah yang dapat mendatangkan kebaikan melainkan Engkau, dan tiada pula yang dapat menolak kemudaratan melainkan Engkau, dan tiadalah daya dan upaya melainkan dengan izin-Mu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadis sahih riwayat Abu Dawud daripada Umrah bin Amir radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia, kasih-Allah dan izinnya telah berkenan untuk melanjutkan lagi usia kita ke suatu tempoh masa yang telah ditentukannya, untuk memberi ruang, peluang dan kesempatan bagi kita meneruskan dan melipat gandakan usaha atas penyempurnaan iman dan amal sebagai persiapan bekal untuk menghadap Allah untuk suatu hari yang tiada kesudahannya selama-lamanya kelak. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan limpah kurnia dan kasihan belasnya kepada kita serta izinnya jugalah dapat kita di pagi yang berbahagia ini untuk sekali lagi menempatkan diri dalam satu majlis perkongsian ilmu, iaitu satu lagi sesi perkongsian audiobook, bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-52 di pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Terbitan oleh Karya Bestari dan edarannya oleh Grup Buku Karang Kraf Sendirian Berhad. Manakala cetakannya pula oleh Ultimate Print Sendirian Berhad. Perpustakaan Negara Malaysia, data penkatalogan dalam penerbitan Abdullah Yassin, Perangi Syirik, Palang Abdullah Yassin, ISBN 978 sempang 967 sempang 86 sempang 0397 sempang 3. 1. Islam Doctrines. 2. Faith Islam. L. Judul 297
Dan untuk makluman, versi yang sedang kita ikuti perkongsian audiobook, bacaan isi kandungannya ini adalah versi PDF, iaitu bagi cetakan kedua tahun 2013. Sebagaimana lazimnya, sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah ini, alhamdulillah, dalam sesi-sesi perkongsian terdahulu, telah pun kita kongsikan dengan izin Allah bab muqaddimah kitab, juga keseluruhan daripada bahagian 1, penjelasan 6 rukun iman, yang meliputi bab 1, Islam agama yang hak, bab 2, ibadah dalam Islam, bab 3, umat yang terbaik, dan keseluruhan bab 4, rukun iman. Manakala bagi bahagian 2, perkara-perkara yang membatalkan iman pula, alhamdulillah telah juga kita kongsikan keseluruhan daripada bab 5, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merangkumi subtopik makna kufur, pembahagian kufur, dan perkara-perkara yang membatalkan iman. Juga keseluruhan bab 6, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merangkumi subtopik makna syirik, sejarah syirik, jenis-jenis syirik, dan bahaya syirik. Sebagaimana yang sedia kita maklumi, kita masih lagi berada di bab 7, amalan-amalan syirik, yang merangkumi subtopik berikut, iaitu sihir, ruqyah ataupun jampi mantra, tamimah, iaitu tangkal azimat, at-tiyarah, yakni tilik nasib, syafa'at, yakni pertolongan, dan tabarruk, yakni mencari keberkatan. Dan alhamdulillah, dalam 3 sesi perkongsian audiobook terakhir sebelum ini, telah pun selesai kita kongsikan keseluruhan daripada subtopik pertama, iaitu sihir. Dan insya-Allah di pagi yang berbahagia ini, bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-52, akan kita kongsikan pula subtopik kedua di bawah bab 7, iaitu ruqyah atau jampi mentera atau jampi serapah, yang mana akan kita kongsikan insya-Allah dalam 2 sesi perkongsian, iaitu sesi perkongsian audiobook ke-52 di pagi yang berbahagia ini, dan disambung lagi dengan sesi perkongsian audiobook kali ke-53 dalam sesi perkongsian berikutnya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu, kami, yakni Allah, berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Maidah ayat 48. Shadaqallahul azim. Ini adalah sesi perkongsian audiobook, bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-52, insya-Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Bahagian 2, perkara-perkara yang membatalkan
iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sabah ayat 28. Shadaqallahul azim. Bab 7. Amalan-amalan syirik. Bab 7. Amalan-amalan syirik. Sebagaimana sedia dimaklumi, amalan-amalan syirik itu sebenarnya tersangat banyak. Oleh itu dirasakan perlu untuk memberi pendedahan sebahagian amalan-amalan syirik yang tersebar luas dalam masyarakat kerana ramai yang tidak memahami hukumnya, tidak menyedari kesesatannya dan tidak jelas tentang kesan dan akibat buruknya. Amalan-amalan syirik ini sebahagiannya boleh menjejaskan tauhid ataupun keimanan, akidah seseorang. Dan ada juga yang sekadar mencacatkan kesempurnaan tauhid atau iman atau akidah seseorang itu. Mengapakah demikian? Ini kerana ada di antara amalan-amalan tersebut yang digolongkan sebagai syirik akbar, kufur akbar atau nifak akbar. yakni syirik besar, kufur besar ataupun nifak besar. Dan ada pula yang digolongkan sebagai syirik asghar, kufur asghar dan atau nifak asghar, iaitu syirik kecil, kufur kecil ataupun nifak kecil. Perlulah diingatkan bahawa jenis-jenis amalan syirik yang pertama iaitu syirik akbar, kufur akbar atau nifak akbar boleh merosakkan tauhid. Manakala jenis-jenis amalan syirik yang kedua pula iaitu syirik asghar, kufur asghar atau nifak asghar mampu merosakkan kesempurnaan tauhid. Di antara jenis-jenis amalan tersebut ialah pertamanya sihir, keduanya ruqyah atau jampi mentera atau jampi serapah, yakni ruqyah yang batilah, yakni yang batil. Ketiga, tamimah atau tangkal azimat. Keempat, at-tiyarah, yakni tilik nasib ataupun tenung nasib. Kelima, syafaat, yakni pertolongan, iaitu syafaat yang batilah, syafaat yang batil. Dan yang keenamnya tabarruk, yakni mencari keberkatan. Alhamdulillah, dalam 3 sesi perkongsian audiobook terakhir sebelum ini, telah pun kita selesaikan perkongsian subtopik yang pertama iaitu sihir. Seterusnya, di pagi yang berbahagia ini, insya-Allah, bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-52 ini, akan kita teruskan lagi perkongsian di bawah bab 7 amalan-amalan syirik ini dengan contoh amalan syirik yang kedua iaitu ruqyah, jampi mentera. Ruqyah, jampi mentera. Menurut Imam Ibnul Qayyim, nusrah
iaitu menangkis dan menghilangkan kesan sihir daripada seseorang yang terkena sihir. Nusrah adalah menangkis dan menghilangkan kesan sihir daripada seseorang yang terkena sihir. Dan nusrah itu terbahagi kepada dua cara. Cara pertama ialah menangkis sihir dengan sihir. Cara ini haram hukumnya. Sedangkan cara yang kedua pula ialah menangkis sihir dengan ruqyah, iaitu menangkis sihir dengan bacaan daripada ayat-ayat Al-Quran atau zikir dan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana cara yang kedua ini dibenarkan oleh Islam. Rujuk nota akhir nombor 14. Iaitu kitab Fathul Majid oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh. Di dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab At-Tauhid, Syekh Sulaiman berkata bahawa terdapat 3 cara untuk menghilangkan sihir, iaitu pertamanya, menghilangkan sihir dengan sihir. Cara ini haram hukumnya di sisi agama. Kedua, menghilangkan sihir dengan ubat-ubatan, Al-Quran atau zikir-zikir yang diperbolehkan. Cara ini boleh menurut hukumnya. Ketiga, jika tidak diketahui cara pengubatannya, sama ada dengan bahan atau cara yang dibolehkan atau diharamkan oleh Islam, di dalam hal ini, sebahagian ulama berpendapat selagi pengubatan tersebut membawa manfaat, sedangkan terdapat unsur haram di dalamnya yang masih diragukan keharamannya, maka keraguan tersebut terangkat dan penggunaan pengubatan itu dibolehkan. Hal ini berdasarkan kaedah usul fiqh ma lam yakunil amru fihi wadihan fa innal hajata tubihuhu, iaitu selama mana perkara itu masih tidak jelas di dalamnya, maka faktor hajat, yakni keperluan, membolehkannya. Ma lam yakunil amru fihi wadihan fa innal hajata tubihuhu. Selama mana perkara ataupun urusan itu masih tidak jelas di dalamnya, maka faktor hajat, yakni keperluan, membolehkannya. Ruqyah maksudnya sama dengan auzah, iaitu memohon perlindungan. Ia juga bermaksud jampi mentera atau jampi serapah. Dalam hal ini, ruqyah yang dibolehkan Islam mestilah memenuhi syarat-syarat tertentu yang akan disebutkan kemudian, insya-Allah. Ruqyah sebelum Islam. Ruqyah sebelum Islam. Ruqyah sudah wujud sejak zaman jahiliyah lagi. Di antara bukti kewujudannya ialah: pertama, ketika Aisyah radhiyallahu anha sakit, beliau pernah dijampi oleh seorang wanita Yahudi. Lalu Abu Bakar berkata kepada wanita Yahudi tersebut, jampilah dia dengan Alkitab, yakni dengan jampi yang terdapat di dalam kitab Taurat. Rujuk nota akhir nombor 16, iaitu kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik rahimahullah, nombor 673. Kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang bermaksud. Sahabat yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat tuan dengan jampi pada zaman jahiliyah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bacakanlah jampi tersebut kepadaku." Setelah jampi dibaca, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak mengapa, selagi ia tidak dicampuri unsur-unsur syirik." Hadis riwayat Muslim. Hubung kait ruqyah dengan akidah. Hubung kait ruqyah dengan akidah. Ruqyah atau jampi mentera atau jampi serapah termasuk dalam perbahasan ilmu akidah kerana beberapa sebab. Antaranya ialah, pertama, sebahagian jampi mentera ataupun ruqyah ini mengandungi unsur memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala seperti jin dan roh. Amalan ini termasuklah perbuatan syirik, sedangkan syirik termasuk pembahasan akidah. Kedua, sebahagian manusia pula terlalu bersandar atau terlalu bergantung kepada ruqyah, yakni jampi mentera, seolah-olah ia yang memberi kesan terhadap penyembuhan penyakit, bukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, sebahagian ulama menolak ruqyah dengan dakwaan ia menyanggahi konsep tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ruqyah atau jampi mentera itu tidaklah bercanggah dengan tawakal, kerana ia hanyalah penyebab untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jenis-jenis ruqyah. Ruqyah tidaklah terbatas kepada memohon perlindungan daripada penyakit yang disebabkan oleh sihir sahaja, tetapi ia bersifat lebih umum. Ini termasuklah memohon perlindungan daripada segala jenis bala bencana. Ruqyah ini ada dua jenis, iaitu, pertama, ruqyah sesudah ditimpa bala, dan yang kedua, ruqyah sebelum ditimpa bala. Ruqyah sesudah ditimpa bala. Ruqyah sesudah ditimpa bala. Di antara dalilnya ialah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Jibril alaihissalam pernah mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, "Hai Muhammad, adakah kamu sakit?" Baginda SAW menjawab, "Benar." Lalu Jibril alaihissalam pun membaca ruqyah berikut, "Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfika. Bismillahi arqika." Rawahu Muslim. Yang artinya, dengan nama Allah aku jampikan kamu daripada segala sesuatu yang menyakiti kamu, daripada kejahatan semua jiwa dan pandangan orang yang hasad. Allah lah yang menyembuhkan kamu, dengan nama Allah aku jampikan kamu. Hadis sahih riwayat Muslim. Kedua, hadis Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Utsman bin Abil As As-Saqafi radhiyallahu anhu bahawa dia, yakni Utsman, telah mengadu kepada Rasulullah SAW yang badannya sakit-sakit. Lalu baginda SAW bersabda, "Letakkanlah tangan kananmu di atas bahagian badanmu yang sakit. Kemudian bacalah jampi ini ataupun ruqyah ini.
Bismillahi salasan. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru sab'an. Yaitu Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Yang artinya, dengan nama Allah dibaca 3 kali. Aku memohon perlindungan kepada Allah dan kekuasaannya daripada kejahatan yang aku alami dan yang aku takuti. Dibaca 7 kali. Hadis sahih riwayat Muslim. Seterusnya, ruqyah sebelum ditimpa bala. Ruqyah sebelum ditimpa bala. Rasulullah SAW bersabda daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW memohon perlindungan untuk Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Sabda baginda, sesungguhnya datukmu yakni Nabi Ibrahim AS telah memohon perlindungan kepada Allah untuk Ismail dan Ishaq dengan ruqyah ataupun jampi ini. U'izukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Yang artinya, aku memohon perlindungan untuk kamu dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna daripada segala gangguan syaitan dan gigitan binatang berbisa dan daripada segala jenis sihir yang tercela. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis berikut daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca ruqyah ataupun jampi ini sebanyak 3 kali pada awal siang atau pada awal malam, nescaya dia tidak akan ditimpa bahaya, yakni mudarat, pada siang dan malamnya itu, iaitu Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yang artinya, dengan nama Allah yang bersama namanya itu tidak akan memberi mudarat segala sesuatu yang berada di bumi dan tidak pula yang di langit. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah dapat kita selesaikan sesi perkongsian pertama daripada 2 sesi perkongsian bagi subtopik ruqyah ataupun jampi mentera ataupun jampi serapah ini, iaitu bagi sesi perkongsian audiobook, bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-52 di pagi yang berbahagia ini, Alhamdulillah. Semoga
perkongsian-perkongsian audiobook kita yang terdahulu dan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan sangat-sangat membawa manfaat yang besar kepada pemantapan ilmu pengetahuan kita dalam agama, menghilangkan apa jua salah faham kita dan sekaligus menjadi garis panduan dan pedoman untuk kita mempersiapkan bekal, sebaik-baik bekal untuk kehidupan akhirat kita yang kekal abadi, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook kita ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi perkongsian berikutnya, yang mana insya-Allah akan kita teruskan dengan sesi perkongsian audiobook kedua di bawah subtopik ruqyah ini. Bermula daripada adakah ruqyah itu tauqifiyah? Adakah ruqyah itu tauqifiyah? Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian audiobook selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.